memang tak nampak apa-apa. Ya. Saya tak present lagi. Oh, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudi hadir ke kelas saya pada pagi ini. Saya mulakan dengan bacaan doa oleh Afiq. Afiq dah masuk, kita suruh baca doa lah. Silakan Afiq baca doa Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hafidh alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada saudara Afiq Osman yang sudi membacakan doa pembukaan tadi ataupun doa belajar tadi. Kita akan sambung lagi pembelajaran hari ini dengan tajuk yang sama, trigonometri, dan tapi subtopik yang seterusnya kita dah tinggalkan graf. Okey, saya harap awak okey, dan yang ada yang baru hantar per last minute tu semua insya-Allah saya akan cuba semak. Okey. Saya kalau boleh akan semak yang mana hantar awal tu, saya semaklah yang mana hantar last minute ni. Saya akan cuba semak selepas inilah. Okey, hari ini saya akan teruskan dengan tajuk identiti asas. Okey. So identiti asas ni sangat penting dalam trigo. Saya perasan awak dah belajar trigo sekarang dekat map, betul tak? Betul. Macam so map dekat trigo itu belajar apa? Belajar macam kuadran 1, kuadran 2, betul? Sama je lah. Betul. Sama. Belajar macam 108 theta, 108. Jadi itu saya kata dah, itu kalau awak dah belajar tu so mudah lagi, tapi tak apalah. So tapi saya rasa awak tak akan teruskan macam identiti asas ni semua, tak ada lah. Graf mungkin ada sekarang. Dulu pun tak ada sangat lukis graf. Dulu lukis graf basic je. Sekarang ni saya tengok mungkin ada lukis graf yang seakan-akan macam ANMAT. Cumanya identiti asas ni saya rasa tak ada lah. Okay, jadi macam mana pun. Ada ke? Ada identiti asas. Kita orang dah belajar. Identiti asas ni belajar dah? Chord, sec, cos, Chord, tangent semua. Dia identiti asas ni rumus dia adalah yang sama dengan 1. Boleh saya tak apa. Ada lagi. Nanti saya ajar awak mention dekat saya dah belajar ke belum dekat MMaths. Nanti saya tanya. Sebab saya sendiri tak mendalami tajuk form 5 punya trigo, sebab saya dulu mengajar KBSM dulu dia kat form 4. Lepas tu kat form 4 pula dia tak, orang kata tak mendalam sangat lah. Saya pun tak pasti sekarang. Sebab sekarang ni banyak subjek MMath telah dipindahkan kepada Maths. Contoh kebarangkalian yang awak belajar ke tempat dulu, semua tu MMath dulu. Sekarang MMath dah tak ada yang tu. Jadi banyak, itulah saya mungkin tahun depan saya nak minta je Maths form 5 supaya saya boleh mendalami apa tu syllabus form 5. Baik, saya nak present screen. Hari ni saya cuma guna Okey, kertas cikgu kosong belum je lah. belajar lagi. Okey, confirm lah. Belum belajar. Saya Belum confused. tapi dalam syllabus ada tak benda tu? Identiti asas tu. Dalam Maths. Ada tak? Ada. Ada, Mac. Dah habis dah tajuk ni. Saya left meeting tak ada pasal apa? Aduh. Orang nak present screen dia pergi left pula dah. Inilah dunia. Sabar cikgu, sabar. Sebelum tu saya teruskan, boleh tak saya nak tanya pendapat awak? Ataupun saya nak tanya, cikgu-cikgu lain dekat kelas awak ni, macam cikgu-cikgu yang dia ada tak kaedah lain yang dia guna dalam PDPR ni yang nampak menarik supaya saya boleh tiru? Ada tak? Cikgu-cikgu yang guna macam gempak-gempak apps ke apa ke, ada tak? Kalau awak ada, saya nak ada lagi lah. Ada. Cikgu Azul pun cikgu, kalau cikgu Faris pun dia present screen, sama jugalah dia conteng screen, macam tu je lah. Oh, macam saya je lah. Semua lebih kurang je, macam tu je lah. Oh, tak ada yang nampak apa.
dalam maksud gempak tu maksudnya dia menggunakan kaedah yang lebih mudah lah. Jadi saya boleh agak tak tiru sebab saya pun dah lama tak jumpa cikgu-cikgu ni. Kata kami boleh sembang-sembang kan tepi tepi jalan, sembang ke tepi koridor kan dengan Cikgu Fahri. Lama saya tak sembang dengan dia, dengan Cikgu Yus ke. Jadi bila kita sembang ni kita dapat ilmu dan kita dapat tingkatkan lagi. Kadang saya suka tanya cikgu-cikgu lain ni buat apa kan. Jadi cuma masalah sekarang ni kan kita pun tak keluar rumah apa, jadi tak jumpa. Tu saya nak tanya kok awak boleh bagi tahu cikgu Yus ke cikgu Farid ada guna ni boleh saya pun nak guna juga kan. Kita ni ialah bukan perfect mana kan. Sebab semalam pengetua mesej saya, dia tanya apa apps yang cikgu saya pakai. Saya anggap mungkin dia tanya semua cikgu macam tu lah kot. Dia tanya apa apps Cikgu Fazli pakai sebab dia nak present kat PPD tentang apa cikgu-cikgu pakai apps lah. Jadi saya nak tanya, saya pakai biasa je kan, Google Meet apa semua tu kan. Jadi saya risau jugalah, orang cikgu lain ni pakai canggih-canggih sangat ke. Itu je lah, saat-saat saya tengok chatting. Cikgu try green screen je ko. Setakat ni cikgu paling gempak. Apa yang gempak ya? Sampai kata semua cikgu present screen sama je. Tak gempak mana apa kalau present screen macam ni. Kak cikgu paling macam mana kata, paling advance, paling kemas lah macam tu lah. Oh, paling kemas. Oh, memang kan saya smart, saya pakai baju Melayu. Kepakaian lah. Yelah cikgu je lah. Tapi cikgu tiap-tiap hari smart. Aduhai. Tapi anak bohong pun elok-elok lah. Mat ada Ya. 2 kali. Mat 2 kali je. Cikgu mana cikgu hari-hari pula smart. Kantai aku show cikgu mati. Tak mana. Okey, baik. Yang ni apa dia? Ni tajuk form 4 sekejap lah. Saya cari form 5. Dan 5. Okay, hari ni pun saya nak pakai kosong je. Sebab hari ni kita akan masuk tajuk identiti asas. Saya akan pakai macam papan putih kosong lah. Saya tak pakai nota apa. Alah, saya nak kena masuk benda ni pula dah. Tak ada ke? Cikgu tak nak tutup dulu ke nanti cikgu nak isi password? Tak apalah, tengok je lah. Cikgu reda. Nampak ke password saya tu? Nampak. Tengok je lah. Password ni bukan saya pakai untuk ni pun. Okey, baik. Sekarang ni, apa yang hari ni saya nak ajar adalah identiti asas. Okey, saya dah buang masa 15 minit dah ni. So, identiti asas. Identiti asas. Saya akan cerita sikit apa benda identiti asas ni. Kita ada 3 rumus yang dalam sebenarnya identiti asas ni dia rumus yang tadi Fatin cakap chord, second tu semua tu dalam kategori dia jugalah, tapi dia identiti asas ni dia ada lebih lagi pada tu lah. Okey, tapi saya nak cerita dia macam ni. Apa yang saya nak cerita adalah tentang soalan yang akan wujud berkenaan dengan identiti asas ni. Dia akan duduk dalam kertas 2. Okey, dan dia akan keluar soalan berkaitan dengan proof. Okey, proof. Proof ni maksudnya awak kena buktikan belah kiri ni sama dengan belah kanan. Okey, dia soalan ni pendek je. Pengalaman saya lihat soalan ni adalah dia ada 3 markah ataupun 2 markah. Okey, maksudnya pendek je. Okey, dan tetapi ini adalah soalan yang semua student tak buat. Kebanyakan kalau dalam gaya marking 80% tak buat. Dia tinggal terus. Okey, sebab mungkin cikgu malah saya pun akan cakap lah. Saya akan cakap kalau awak pening kepala tinggal terus lah. Sebab untuk jawab soalan ni memang perlukan latihan yang
yang apa orang kata apa, latihan yang orang kata high pace punya, tinggi punya latihan. Maksudnya awak kena kerap buat latihan yang pertama. Yang kedua, dia adalah soalan yang akan buang masa awak. Kadang-kadang kita tak jumpa tau, kita tak boleh nak buat, tapi kita duk buang masa kat situ. Maksudnya sebab tu kat saya pun selalu cakap kat student form 5 sebelum ni, maknanya kalau ada soalan proving ni, soalan proof ni, kalau kita dah stuck terlebih 3-4 minit, awak tinggal dulu. Wah, sebab kita ada banyak soalan lain yang boleh dijawab lah. Yang kadang-kadang kita duk pusing kat soalan yang ni, yang soalan yang lain kita tak jawab. Jadi soalan ini saya abang terus terang lah. Kalau awak stuck dalam lebih daripada 3-4 minit, awak tinggal. Okey. Soalan ni ada dua jenis. Yang pertama soalan 2 markah, soalan satu lagi soalan 3 markah. Kalau soalan 2 markah, insya-Allah soalan tu insya-Allah boleh buat. Insya-Allah. Okey. Tapi kalau soalan tu 3 markah, awak istighfar dulu. Okey, awak istighfar dulu. Maksudnya awak istighfar dulu baru buat. Sebab 3 markah ni dia akan pusingkan dan pening awak. Dan tu saya kata tadi. Beza dia 2 dengan 3 je. Kerana 3 markah kita telah buang masa kat situ. Sangkut. Menyebabkan soalan-soalan lain kita tak buat. Jadi saya harap awak faham apa yang saya cuba sampaikan. Tapi saya akan ajar macam mana. Tapi poin yang saya cakap nanti awak akan tengok nanti ya. Apa soalan yang macam 3 markah, apa soalan yang 2 markah. Okey. Dan bagaimanapun bagi student yang target A+, okey. Main 5 cm kenalah ada ramai A+. Kita tak ada ketandusan A+ lah. Kita macam tahun ni walaupun result naik apa semua, kita lebih kepada ramai orang lulus. A kita ada seorang je macam tu. Jadi tahun ni 5 cm saya target semua A dan ada ramai dapat A+. Jadi saya tak mau cakap siapa lah, orang yang tahulah kemampuan diri sendiri yang mana boleh dapat A+ tu teruskan. Dan soalan identiti asalnya ada soalan yang awak kena buat lah sebab awak nak dapat A+. Okay, A+ tu 90 above, 90 ke atas. Okay, maknanya banyak markah. Jadi, okay, baik. Saya akan memulakan dengan bagaimana rumus-rumus ini. Dia ada 3 rumus dan rumus ni diberi dalam exam. Jawab jangan pening kepala, memang rumus. Tapi saya akan tunjuk bagaimana rumus tu wujud. Kalau awak ingat sebelum ni kita pernah belajar ni bulatan. Saya dah pernah ajar dulu. Sebelum ni bahawa kita ada satu bulatan. Yang ni kita panggil bulatan unit. Kenapa dia bulatan unit? Dia sini satu, di satu kan, bulatan unit. Lepas tu kita ada segitiga macam ni. Kalau ingat, saya pernah ajar dulu. Okey. Ingat lagi tak yang ni? Ingat. Maknanya ni satu. Ingat. Okey. Okey, kalau ingat saya tanya awak sin nilai dia apa? Y cos nilai dia apa? Sin Y. Sin Y, very good. Cos? X. Cos X. Okay, thank you. Maksudnya awak ingat lagi. Okay, kalau tak ingat awak kena tengok video yang lepas lah. Okay. Dia datang daripada sini lah. Sini Y, sini X. Okay, jadi bila ini dia ada kaitan dengan tawasuh cah tu lah. Sin Y tu sebab opposite bagi Y bagi 1. So Y balik. Adjacent X bagi 1. So dapat X. Okay, kalau okay tolong raise your hand now. Saya teruskan lagi. Okay, thank you. Baik, majority. Baik, sekarang ni dalam rumus ini, dalam rumus ni kita boleh kembang lagi bagaimana kita gunakan teori Pythagoras yang mana kita boleh tulis dia sebagai y square tambah x square sama dengan apa? Sama dengan 1. Boleh? Betul lah? Sebab 1 Boleh. ataupun 1 square lah kan? Betul? X square tambah, tapi S1 square tu satu lah juga, okey. Jadi saya tak payah tulis lah. Jadi kita kata sekarang ni rumus dia y square, x square sama 1. Jadi sekarang rumus pertama yang wujud dalam ini, dalam trigo ni adalah x, y tadi. Y tadi adalah sin ataupun sin square. Okey, katalah dia patutnya ada theta macam tu lah ataupun x. Theta lah, sin x theta. Maksudnya ada sudut lah tu. Sudut tu boleh jadi apa saja sudut lah. Sin theta square ataupun macam ni lah saya tulis. Dia macam ni Saya saja nak beritahu sin theta macam ni dengan sin square sin theta macam ni sama. Sama maksud dia. Boleh ditulis macam tu. Okey. Jadi satu lagi tadi
kita ada X square iaitu cos theta sama dengan 1. So ini adalah rumus yang pertama yang wujud daripada kes ini. Okey, so rumus-rumus ni kita kena pakai balik. Sebab tu saya kata soalan ni nanti nak buat, kita kena tengok rumus dia. Tak payah hafal apa-apa, tapi once you dah selalu buat, awak selalu praktis, dia akan tiba-tiba akan lekat sendiri dalam kepala awak. Okey, sin square theta tambah cos square theta sama dengan 1. Kena hafal lah. Okey. Sebab tu saya tunjuk kenapa dia jadi tau. Sebab apa? Dia memudahkan kita hafal lagi lah. Okey, kalau kita dah tahu dia datang dari mana. Baik. Baik. Seterusnya, lagi rumus kedua. Okey, sekarang saya akan tunjuk macam mana datang rumus kedua. Rumus kedua bila dia bahagi persamaan yang sama. Dia rumus kedua dan ketiga, dia tengok rumus ni juga. Okey. Dia datang daripada rumus ni. Maksudnya ini yang first kali. Okey. Sekejap lah, saya nak rapik sikit. Okey dah. Lepas tu, rumus kedua dia datang bila awak tengok saya pakai pen warna ni, saya bahagi dengan cos. Saya bagi persamaan ni, maksudnya saya bagi dengan cos. Okey, saya bagi dengan cos. Cos apa? Cos square kat lah. Bila bahagi ni, saya bagi semua lah. Saya bagi semua. Ni bahagi. Cos square theta. Dia kena bagi semua lah. Jangan bagi tu je. Bila kita bagi semua. Bahagi cos square theta, cos square, bagi semua. So, apa jadi? Okey. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi sin bagi cos ni sebenarnya dapat apa? Sin bagi cos. Tan. Yes, thank you. Right. So, awak akan dapat sini tan Tangent. square theta tambah ni 1. 1 per cos dapat apa? 1 per cos akan dapat secant. Betul? Second. Okay, secant square Yeah. theta. So, ini adalah rumus yang kedua yang awak perlu hafal. Okay, setengah orang dia adjust lah. Dia akan letak macam secant masuk, tan square theta, tolak secant square theta sama dengan negatif 1. Okay, tapi susah nak hafal negatif 1 ni. Ataupun secant square theta tolak tan square theta sama dengan 1. Okay, tapi saya tunjuk ni sebab saya bagi dengan cos tadi. Jadi ni rumus kedua wujud. Rumus ni diberi dalam soalan peperiksaan ada kat depan. Okey. Boleh tak? Boleh saya teruskan? Raise your hand now. Okey, thank you. Jadi rumus yang sama. Sekarang rumus ni juga. Tapi sekarang ni saya bagi dengan sin pula, sin square. Jadi saya tulis kat sini sin square theta tambah cos square theta sama dengan 1. Sekarang saya bahagi dia dengan sin square. Okey, apa jadi kat rumus ni? Sekarang dia akan jadi kat sini akan jadi 1 tambah cos bagi sin dapat apa? Satu per tangent. 1 per tangent. 1 per tangent tu maknanya apa? Cot. 1 per tangent namanya cot. Okey. Thank you. Cot square theta sama dengan 1 per sin akan dapat cosec square, betul? Cosecant. Yes. Okey, so awak akan dapat. Ini rumus yang ketiga. So, ni macam mana kita generate rumus lah. Okey, rumus ni akan diberi setengah. Saya bagi tahu ni sebab setengah tu dia setengah tu ataupun mungkin lepas ni kalau saya buat ulang kaji saya pun tak cerita dah lah tentang datang dari mana. Saya terus bagi tahu je ni rumus dia. Okey. Boleh lah? Boleh saya teruskan? Tolong raise your hand. Okey, baik. So, tiga rumus ni kalau boleh awak salin dan kalau boleh awak hafal lah. Sebab walaupun saya kata boleh diberi apa semua, tak ada salahnya awak hafal. Okey. Dan tak ada salahnya awak hafal. Dan bila awak hafal, dia akan lebih confident untuk awak buat soalan ni lah. Soalan kita sedang berjuang hari ni adalah soalan 2 atau 3 markah saja. Tapi banyak bagi orang yang nak dapat A. Okey, ataupun mungkin boleh buat lah. Okay? Sebab soalan ni ramai yang kata susah sebab
dia tak boleh nak apa yang jalan seterusnya. Sebelum tu saya ada beberapa tip lah yang saya ambil daripada Cikgu Hassan nama dia. Cikgu Hassan ni famous lah dekat dekat YouTube. Kalau awak selalu tengok YouTube dia banyak buat video. Jadi saya memang ada beli pun dia punya buku dulu lah ni masa KBSM dulu. Sekarang ni dia dah keluar buku baru dah. Jadi saya tengok tip dia ni memang berguna lah, tapi saya adjust sikit lah. Macam biasalah. Okay. Apa tip dia? So, yang ni awak boleh salin lah. Okay, salin. Okay. Dia macam panduan untuk jawab soalan ni. Okay, panduan. Okay, nombor 1. Satu ni panduan lah. Panduan. Apa lah? Panduan soalan. Belasah je lah soalan proof. Ataupun soalan apa? Buktikan. Nak cakap bahasa Melayu pun okey lah. Okay, apa yang pertama? Panduan dia. Nombor 1. Tak boleh pindah kiri kanan. Apa maksud dia? Tak boleh. Okay, ataupun macam ni. Tak boleh. Apa maksud dia? Maksud dia, kita yang buat persamaan yang macam kuadratik ataupun linear tu, yang mana kita boleh pindah. Dia bagi belah sini satu persamaan. Ni untuk soalan trigo. Dia akan bagi satu persamaan belah sini. Dia akan bagi satu persamaan belah sini. Kita akan adjust sebelah sini sampai dapat jawapan sama belah sini. Itu maksud proof. Jawapan dia akan sama belah kanan. Kita akan adjust buat belah kanan sampai jawapan belah kiri. Kadang-kadang kita adjust kiri kanan juga. Kiri kanan pun kita adjust. Okay, sampai dapat jawapan sama kat bawah. Kiri kanan sama. Okay, dia ada dua. Saya ulang balik. Yang pertama, kita buat belah kiri je dalam kerja apa yang kita buat sampai dia dapat sama belah kanan. Itu maksud proof, terbukti. Ataupun kita buat belah kanan sampai dapat belah kiri. Selalunya kita pilih yang mana? Kita pilih yang panjang. Maksudnya persamaan dia panjang sikit dan jawapan kita nak dapatkan jawapan yang pendek. Jangan yang ambil pendek pergi panjang. Boleh tapi dia akan menyiksa diri awak. Dah lah 3 markah, 2 markah je. Okey. Saya harap awak faham apa saya cakap. Cari yang persamaan yang panjang. Nanti saya akan tunjuk contoh persamaan yang panjang dan kita bagi sama-sama persamaan yang pendek. Ataupun kita ni satu lagi, kita adjust kiri pun kita adjust, kanan pun adjust, tapi pada akhirnya jawapan dia sama. Proof lagi sekali. Okey? Kalau okey, tolong raise your hand. Saya pergi ke tip nombor 2. Okey, thank you. Baik, nombor 2. Nombor 2, jika wujud atau muncul ni, maksud muncul ni macam daripada awal soalan tu dah ada wujud lah. Dah ada dah. Kalau muncul ni tiba-tiba baru ada. Lepas awak buat baru ada. Okey. Muncul sin X atau cos X, maka ni semua. Maka semua perlu ditukar ke sin X atau cos X. Apa maksud tu? Maksudnya, kalau dia bagi persamaan macam mana pun, kalau ada sin X dengan cos X dekat situ, kita kena bagi jawapan akhir tu ada sin X ataupun cos X. Sebab apa? Sebab sin X dan cos X ni adalah sepaling ringkas dalam trigo. Dia tak boleh pecah dah. Okey? Macam contoh tangent, kita boleh bagi tangent adalah sin bagi cos. Dan yang lain lagi lah, cotangent ke, semua boleh dipecahkan. Maksudnya dia boleh dipecah-pecah, jadi dia ada rumus dia. Tetapi rumus yang dapat sin X ni tak ada. Sama juga cos X tak ada. Ataupun sin theta, cos theta tak ada. Dia adalah sepaling ringkas dalam trigo.
Boleh faham tak saya cakap apa? Tolong raise your hand kalau faham. Okey, thank you, terima kasih. Itu maksud dia cos X dengan sin X adalah yang paling ringkas, tak boleh pecah dah. Tapi tangent ada sin bagi cos. Dia ada rumus dia. Okey, baik. Ada lagi tak? Dia ada banyak kan ni, saya pilih-pilih je. Tak mau pening kepala sangat. Okey. Kembang, yang ni saya boleh tulis jugalah. Kembang. Alamak, tulisan buruk ni tak boleh lagi. Ada pelajar nak buat nota kemas-kemas kan. Saya sendiri yang termalu. Kembang kedua-dua belah sampai sangkut. Yang ni kalau ada kes yang kita kena buat dua-dua lah. Kiri kanan kita buat. Apa maksud sangkut? Maksudnya dah tak boleh buat dah. Sangkut lah. Okay, awak buat tak boleh buat dah. Sangkut. So biar kat situ. Okay. Itu maksud dia. Kembang kedua-dua belah sampai sangkut. Maksud dia, alamak sangkut tu idea pelik sangat ni. Sangkut. Okey, apa maksud sangkut ni? Sangkut ni maksudnya dah tak boleh pecah dah. Itu penting baca nota dan juga kena dengar kuliah ataupun dengar cikgu cakap. Kalau tak ada jalan dah. Paling ringkas dah tu. Okey, so biar kat situ lah. Okey, nombor 4. Saya teruskan nombor 4. Jika wujud 2 tukar jadi 1 vs1. Okey, apa dia ni? Ni maksudnya pecahan lah. Apa maksud 2 vs1 ni? Maksudnya awak ada satu pecahan. Contoh soalan macam ni lah. So, ni contoh je lah. Saya tunjuk sin square A plus 1 cos square A sama dengan something lah cosec A second square A. Jadi yang ni lah 2 plus 1 ni. Okay, macam mana kita nak jadikan dia satu? 2 plus 1 ni. Kita darab di sini, darab sini. Kita buat macam pecahan. Contoh pecahan ni lah 1/2 tambah 2/3. Ni 2 vs1 lah. Okay, kalau awak selesaikan persamaan ni, dapatlah 1 vs1. Start anak saya nak tanya apa tau. Okey. Dia nak file dia rupanya. Okey, baik. Kalau okey, tolong raise your hand. Okay, padam ni. Ada soalan tak sekat ni? Siapa-siapa nak tanya apa-apa tak berkenaan dengan ni? Cakap ni faham. Okey, sekat ni faham. Okey. Tanya tu. Okey, last ni yang kelima. Ada 5 je. Cikgu Afiq nak tanya. Ya, Afiq. Kenapa, Afiq? Jadi 1 versus 1 tu macam mana tu? Maksud dia? Macam ni. Dia macam ni. Contoh, apa maksud 2 vs1 ni? Maksudnya, 2/3, saya rasa 2 vs1, 1 vs1 ni cikgu tu yang reka. Saya pun setujulah dengan pendapat dia 2 vs1 dengan 1 vs1 ni. 2/3 tambah 1/2. Okay, ni Cikgu Hassan ni kalau awak tengok kat YouTube dia ada banyak. Awak type je, dia suka buat lawak-lawak macam tu kan. Jadi 2/3 tambah 1/2. Lepas tu, ini 2 vs1 lah. Kalau awak selesaikan ni, awak selesaikan persamaan ni. Contoh 2 kali 2, 4 tambah 3, 1, 3, 2, 3, 2, 6. So jawapan dia 7/6. 7/6 ni lah 1 vs1. Yang ni 2 vs1. Ya. Boleh lah? Boleh. Tu maksud dia. Saya pun tak tahu betul ke tak betul dia punya ni. Dia punya term tu betul tak betul saya tak pasti. Tapi inilah maksud saya. Okey? Boleh lah? Boleh ke? Okey, sebab term ni memang tak ada buku teks apa semua ni. Just kita nak faham je. Kalau guna buku teks tak ada benda-benda ni semua. Nombor 5 last lah. Nombor last. Jangan usik. Jangan usik
yang sudah sama. Yang sudah sama. Okey, jangan usik yang sudah sama. Maksudnya kalau dah sama tu kiri dan kanan tak payah usik. Kiri dengan kanan dah sama. Jangan usik lah. Kita buat yang lain. Apa yang kadang-kadang yang apa maksud dia kadang-kadang kiri dan kanan contoh pecahan. Pecahan belah sana, bawah dia tu penyebut dia dah sama pecahan belah sini. Penyebut dah sama dah. Cuma yang atas bahagian atas tu tak sama lagi. Tu maksud kalau dah sama. Bawah tu dah sama dah. Atas dia belum sama lagi. Jadi kita kita jangan usik lah benda yang dah sama. Kita teruskan yang atas pula. Jangan pergi pecah balik. Dah sama dah ni. Pergi pecah balik dia tak sama. Tu maksud dia lah. Okey. Sedia ada lagi tu 6, 7 tapi tak saya setuju takat nombor 5 lah. Nombor 6 semua tu tak payah lagi lah. Okey. Boleh. Tolong raise hand kalau okey saya akan mula dengan soalan yang pertama. Okey, thank you. Okey, saya harap ada salin Okey, baik. Kita pergi soalan yang pertama. Dekat soalan ni saya akan tunjuk letak mana yang kita pakai panduan-panduan tadi Lepas kita dah okey tu saya tak pakai dah. Awak faham sendiri lah. Okey. Baik. Soalan dia. Katalah soalan dia buktikan 1 per sin square A. Yang ni soalan yang saya tulis tadi. Sebab saya nak pakai 2 versus 1 tu. Equal to cosec square A secant square A. Okey. Okey, ni soalan dia. Buktikan. Okey, jadi untuk kes ini kita akan cuba buktikan kiri dan kanan sama, tapi ada yang mungkin awak boleh buat belah kiri sama dengan belah kanan ataupun belah kanan. Yang ni macam dia level dia lebih kurang je lah. Okey, tapi saya akan cuba jadikan akan usik sikit belah kanan tu supaya dia jadi ni. Contoh belah kanan ni. Cosec square A ni sama dengan 1 per sin square A. Okey. Darab sebab dia tak ada tanda apa. 1 per second ni 1 per cos. Jadi ini je usikan yang saya akan buat. Okey. Maksudnya saya akan jadikan belah kiri ni terus belah kiri akan sama yang ini, yang merah ni. Boleh? Boleh? Ataupun ni saya nak beritahu terang ni. Katalah awak tak usik. Kalau awak tak usik, maknanya awak kena buat ini sampai jadi, maknanya saya pakai pen hitam ni, awak buat ini sampai jadi yang ini. Daripada sini sama atas ni sebab bawah ni sama dengan atas, betul tak? Betul tak? Tolong raise hand kalau faham. Saya ulang balik kalau tak faham. Betul. Jadi maksudnya saya nak jalan pendek lah. Jalan pendek tu apa? Saya dah buat siap-siap jalan dia supaya ini jadi ini. Jadi yang ni nanti buat sama yang ni okey lah. Okey. Saya punya saya tak putus kan? Saya okey. Saya takut saya tengah lost connection ke apa. Okey, baik. Maknanya sekarang kalau saya buat ni saya dapat yang ni. Yang merah ni okey lah. Tapi kalau awak tak buat yang merah tu, awak tak buat, awak terus buat, awak sampai juga yang merah tadi. Yang merah tadi sama dengan soal atas. Okey. Itulah maksud saya. Okey, sekarang saya pergi macam mana nak buat. Okey, yang pertama, kita nampak kat situ adalah kes apa tu? 2 versus 1 ataupun apa dia 2 versus 1 ni. Okay, kita nak tukar jadi 1 versus 1. Maksudnya daripada dua term tu nak jadi satu term. Tu maksud saya lah. Itu 2 versus 1 tu. 2 versus 1 jadi 1 versus 1 tu. Okey, jadi macam mana saya nak buat? Saya akan mendarab lah. Okey, mendarab macam mana? Kita darab macam saya buat tadi. So kat atas tu akan jadi sini ya. Padan dulu yang ni. Saya darab macam ni Ni darab ni, ni darab ni, ni darab ni. Okey, so dia akan jadi apa? Dia akan jadi cos A per
sin square A cos square A tambah sin square A per sin square A cos square A. Okey. Boleh faham tak apa benda saya buat tu? Macam pecahan biasa je. Kan? Faham? Tapi dalam bentuk sin square bla 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 tu yang nampak susah kononnya, tapi biasa je kan. Tapi belum lagi 2 versus 1 kan. Dia belum jadi 1 versus 1, masih lagi 2 versus 1 tu. Jadi macam mana nak versus tu? Kita gabung lah. Kalau awak tak faham ni, dia masuk dia macam ni. 2/3 tambah 2/5 kan. So, darab sini, darab sini, darab sini. So, awak akan 2 kali 5, 10 tambah 3 kali 2, 6. 3 kali 5, 15. Jadi, tambahlah dapatlah 16/15. Jadi, kita nak buat benda tu lah sekarang. Okey, saya nak buat benda tu lah. Jadi, apa saya buat? Yang ni saya tambah je lah. Cos tambah sin square A per, sebab bawah tu dah sama, dia dah kongsi lah. Okey, boleh? Boleh eh? Okay, thank you. Yang mana raise your hand. Kalau saya tanya boleh, awak raise your hand tu, saya faham lah. Tak payah saya suruh awak raise your hand. Maksudnya kalau saya kata boleh, faham, awak raise je lah hand. Saya faham lah tu. Okay. Lepas tu, yang ini saya bagi jadi, saya boleh jadi sekalikan dia lah. 1 per sin square A cos square A. Okay. Jadi kan, sekarang saya tengok sikit apa benda yang petua-petua yang saya bagi tadi. Dia macam ni ya, kalau awak tengok yang ini adalah 2 versus 1. Mana nak tulis pakai pen color biru. Yang ni adalah saya buat soalan ni, saya tulis benda-benda ni, lepas ni saya tak tulis lah. Awak faham je lah, saya ni untuk nota lah. Okay, yang ini saya nampak kat sini 2 versus 1. Jadi, ataupun saya tulis kat sini panduan nombor apa lah. Nombor apa tadi ni nombor 4 Okay, yang ni nombor 4. Saya buat macam ni, hashtag nombor 4. Okay, yang belah sini pun ada juga. Hashtag dia adalah nombor 2. Iaitu daripada cosec square, kita tukar kepada sin x atau cos x yang paling mudah. Tak tukar pun tak apa, saya cakap tadi kan. Tapi ni ikut petua tu, tukar. Okay. Lepas tu, kita ada lagi satu. Untuk dah sampai dekat ni, kita dah boleh lihat dia punya apa tu formula. Kalau kita tengok, yang atas ni apa sebenarnya cos square A tambah sin square A ni adalah rumus yang mana? Rumus yang first kali tadi. Yang first kali. Sama dengan 1, betul? Jadi kat sini kita boleh tukar dengan jadi 1 je lah. 1 per sin square A cos square A. Okay. Sama tak belah kanan tu? Sama. Dan terbuktilah. Ini kita panggil proof. Okay. Dan dekat sini yang saya kata, kalau dah sama jangan kacau. Ni kita dapat bawah ni. Sama dah dengan bawah belah sini kan. Jangan kacau. Maksudnya jangan kacau, janganlah pecah balik. Pecah jadi benda lain kan. Sebab kita boleh pecah balik. Kita boleh cos square tu dia ada rumus lain. Sin square A tu dia ada rumus lain, kita boleh pecah balik. Jadi tak payahlah. Yang mana dah sama, yang ni kita panggil rumus yang nombor 5. Ataupun hashtag nombor 5. Okay. So, dalam keadaan awak dapat ni, awak boleh tulis kat sini lah. Proof. Okay. Ataupun terbukti. Maksudnya kita dah berjaya menjadikan belah kiri sama dengan belah kanan. Okay. Ini adalah soalan lebih kurang 3 markah lah ni. Inilah saya kata soalan 3 markah ni. Soalan 2 markah senang lagi. Okay. Jadi macam mana pun saya nak pesan lagi sekali. Benda ni kena latih tubi dia kena tinggi. Dia punya pace dia. Pace tu maksudnya awak kena latih awak kena dengan soalan yang banyak. Dengan maksudnya awak perlu bersedia dengan soalan yang banyak. Dan bertubi-tubi. Dan
supaya awak tak buang masa exam lah. Okey. Tapi kalau awak pusing tak dapat, buat tak dapat, tinggalkan terus. Okay. There's no point you pusing kat situ tapi tak dapat. Maksudnya dah sangkut, tinggal terus. Kalau dapat curi satu markah, dia awak tukar satu rumus, awak nampak rumus yang boleh tukar, awak dapat satu markah. Okay. Awak dapat satu markah. Sebab tu saya kata dua markah tu maknanya tukar sekali, jawapan dia betul. Yang paling senang lah soalan dua markah. Okay. Baik, kita cuba tengok satu lagi soalan SPM. Okay, soalan SPM tahun 2013 tak silap saya. Yang ni soalan dia, tulis je lah soalan. Dia tulis je lah soalan ni tahun bila. Soalan SPM 2013. Okay, apa soalan dia? Buktikan tan X sin 2X. Ish, apa makin teruk tulisan dia ni? Tan X sin 2X. Okay. Jadi kita pergi panduan yang pertama yang kita buat, iaitu yang ini, tan X ni. Okay, kita kena tukar kepada apa? Tan X kita boleh tukar kepada, tan tu ada rumus dia. Apa dia rumus dia? Okay, kenapa? Okay, macam ni. Okay, terima kasih. Saya sekarang nak buat belah kiri sama dengan belah kanan. Okay, saya akan pilih yang, saya pilih belah kiri ni, saya untuk selesaikan belah kiri ni supaya akhir sekali jawapan saya belah kanan. Ataupun belah kanan ni kita boleh adjust sikit supaya sama belah kiri dengan belah kanan. Macam kita buat tadi lah, kita boleh adjust dia. Soalan ni boleh adjust lah sebab cos 2x tu ada rumus dia. Okay, baik. Tapi rumus tu, sekejap lah, saya check balik rumus dia. Okay, tak apa. Tan X ni kita boleh pakai sin X. Sin X per cos X. Yang pen merah ni saya dah tukar lah, yang highlighter warna kuning tu. Okay, yang sin 2X ni dia ada rumus dia. Tapi rumus ni awak belajar lah. Macam saya tak ajar lagi je. Saya tak boleh pakai ke soalan ni lagi. Oh, ni soalan, sekejap lah. Sebab kita, okay, saya lupa nak pesan. Kita lupa nak beritahu. Kita sekarang belajar identiti asas. Lepas identiti asas, kita akan belajar penambahan. Awak tengok buku teks lah. Kita ada satu lagi tajuk, rumus penambahan dan rumus sudut gandaan. Okay. Sekarang ni dia pakai soalan ni tak boleh buat lagi. Saya tak boleh tunjuk lagi kat awak. Saya kena cancel. Sebab, okay, apa sebab dia? Sebab rumus ni kita tak belajar lagi. Rumus ni duduk dekat rumus penambahan dan rumus sudut gandaan. Okay, so saya cancel. Sorry ya, buang masa pula kat sini. Dia macam ni Saya cerita sikit. Identiti asas ni ada dua part tau. Satu part proving, satu lagi part persamaan. Maksudnya kita kena buat persamaan. Dari dua part. Okay. Tetapi dalam KBSM, tiba-tiba KSSM dia buang part persamaan tu. Dia ada proving je. Persamaan tu bukan dia buang, dia letak dekat last. Okay, so saya faham kenapa. Sebab dia nak gabung sekali dengan rumus penambahan. Kalau awak perasan dekat buku teks, lepas kita belajar identiti asas, kita akan belajar rumus penambahan dan rumus sudut gandaan. Okay, yang ni pun banyak rumus ni. Banyak rumus. Dan dia dalam tajuk tu juga ada dua part. Iaitu dia ada part proving dan dia ada part persamaan. Sekarang ni, apa KSSM buat sekarang ni? Baru saya perasan, minta maaf, saya terperasan. Dia buat macam ni. Dia buat identiti asas tu, dia buat pembuktian, proving. Lepas tu dia buat rumus penambahan dan rumus sudut gandaan, dia buat proving je. Kita belajar proving je dulu. Lepas tu di peringkat akhir, kalau awak tengok dekat buku teks, dia ada aplikasi trigo. Dulu tak ada. Dulu masa KBSM tu tak ada. Jadi sekarang dia ada aplikasi. Aplikasi tu ada persamaan. Maksudnya baru dia belajar semua. Persamaan tu melibatkan rumus
penambahan dan sudut gandaan dan juga identiti asas. Okey, baik. Saya harap faham lah. Tolong raise my hand. Saya takut juga awak blur benda cikgu hari ni kan. Okey, thank you. Baik. Okey, dia sebab first time lah. Form 5 dia ubah sikit. Itu yang saya ni sebab tahun lepas tak ada. Kita terus ikut silibus tahun lepas. Jadi tahun ni dia ubah sikit. Saya baru perasan saya tengok buku teks. Okey, jadi dia ada ubah sikit. Maksud saya nak ajar soalan tadi tak boleh sebab rumus tu tak belajar lagi. Okey, jadi saya tak boleh nak belajar benda yang rumus saya tak ajar. Jadi saya pergi pada soalan yang saya boleh tunjuk lah. Contoh soalan, saya pergi ke soalan 2 markah dulu. Contoh soalan ni. Nombor 1 ataupun soalan ni. Cot square A tolak cot square A cos square A sama dengan cos square A. Cot square A tolak cot square A cos square A sama dengan cos square A. Okey. Jadi sekarang ni kita nampak dengan jelas bahawa yang belah kiri yang complicated ni. Kan, belah kiri ni yang complicated. Jadi kita janganlah ambil yang belah kanan jadi belah kiri. Jenuh kita. So kita buat yang boleh mudah, iaitu kita selesaikan belah kiri ni sampai dapat cos square A. Okey, jadi kita boleh tengok dekat rumus yang kat atas apa yang kita boleh ganti. Yang mana kita boleh ganti? Kot. Cot. Cot. Okey. Cot kan? Tapi kan sebelum kita ganti tu, kita boleh buat satu benda lain dulu. Apa dia? Sebelum kita ganti, kita nak ganti cot tu. Cot tu memang tak sabar-sabar nak ganti dah. Tapi sebelum kita ganti tu, kita kena buat satu benda dulu. Dan even kalau kita buat benda ni kan, tak payah ganti pun. Tengok lah. Apa kita boleh buat? Kita faktor lah sebab ada belah kiri pun ada cot, belah dalam ni, belah sini ada cot, belah sini pun ada cot kan? Betul tak? So, saya keluarkan cot. Betul. Saya faktorkan dia. Jadi sini akan jadi 1. Cot square A ni, keluarkan cot square belah sini. Jadi sini akan jadi 1. Tolak apa yang tinggal lah. Cos square A. Okay, boleh? Boleh nah? Yang ni saya faktorkan je. Saya keluarkan cot square A supaya saya dapat jadikan dia cot square A dan kurungan 1 tolak. Mana saya darab, saya dapat atas balik lah. Itu maksud saya apa tu? Maksud faktor lah. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok apa yang kita boleh buat sekarang. Apa yang kita boleh buat sekarang? Kita gantikan cot square A ni dengan satu rumus pun boleh kot. Ni. Apa rumus ni? Cot. Satu per tangent. 1 per tangent. Okey. 1 per tangent. Saya tulis kat tepi ni. 1 per tangent ni sama dengan yang ni. Okey. Tapi kena tulis 1 per tangent square. Tapi saya tak mau guna tangent. Kenapa saya tak boleh guna tangent? Saya dah cakap tadi, kita Sebab jangan guna. Guna sampai jadi cos ataupun tu. Bukan. Ada tak saya bagi tahu tadi? Jika muncul atau wujud cos, pastikan yang kita ganti yang lain semua tu jadi cos juga. Maknanya jangan pergi ada melibatkan tangent pula. Dalam cerita kita ni susah lah. Faham maksudnya? Jadi kita tahu bahawa tangent ni adalah satu tan ni adalah sin bagi cos kan? Sin bagi cos. Kan? Dan dia juga boleh jadi apa? Dia boleh jadi cos bahagi dengan sin. Jadi dekat sini kita boleh tulis yang inilah. Boleh tak faham yang tu? Tapi ada square lah. Okay, thank you. Yang mana raise hand tu faham lah. Jadi saya tulis yang kat sini adalah cos square A per sin square A. Okay, so dalam kurungan. Okay, yang ini saya nak tanya awak. Yang saya highlight kuning sekarang ni ataupun saya highlight warna lain lah. Saya highlight warna pink ni. Ni saya highlight warna pink ni. Alamak, warna pink dia hilang colour dia. Highlight warna biru jugalah ni.
Sekarang saya highlight biru ni. Ada tak rumus dia? Dekat atas. Ada tak rumus dia? Awak perhati-perhati ada tak rumus dia? Ada. Apa dia? Pen rumus first tu. Yes, very good, Aida. Rumus yang Rumus first tu. first. Ya, rumus first. Jadi rumus first tu, kalau kita tengok, mari saya tulis balik warna pen hijau ni, awak tengok ah. Rumus first adalah cos square theta tambah sin square theta sama dengan 1 kan? Okey. Kalau saya adjust rumus ni akan jadi cos square theta tolak 1 sama dengan apa? Sin Ataupun square theta. silap. Bukan. Kita tengok yang rumus tu dia bukan Sin. pakai tu. Tidak Sin pindah square theta sama dengan 1 tolak cos tolak kan? cos square theta. Ha. Yes, macam ni kan? Sama kan? Jadi sekarang ni Yes. kalau awak perhatikan ni, sekejap saya pakai highlighter warna kuning ni. Kalau awak perhati yang ni. Akan sama yang ini. Okey. Jadi boleh tak saya ambil yang ini duduk sini sin square theta. Boleh tak? Boleh kan? Boleh. Dan apa saya boleh Boleh. buat? Apa yang saya boleh buat last sekali? Saya boleh potong dia. Ni. Potong. So jawapan dia yang tinggal Square theta. sama dengan, jadi proof. Proof lah. Boleh tak? So apa kemahiran yang kita kena buat? Maksudnya kita perlu Panjang. kemahiran. Yang ni soalan 2 markah. Soalan 2 markah je. Okey, soalan 2 markah. Ataupun mungkin kalau mereka bagus, baik hati, mereka bagi 3 markah. Tapi selalu soalan ni, dia kira, faktor tu dia tak bagi markah. Kesian kalau setengah orang tak perasan faktor tu. Yang faktor tu dia tak bagi markah pun. Dia bagi markah kat awak tukar yang ini. Awak guna rumus ni, yang ini, dengan jawapan akhir. Awak potong tu jadi jawapan akhir kan. So 3 markah je soalan ni. 2 markah je. Kalau dia nak bagi 3, dia akan kira yang awak faktor tadi. Awak faktor tu dapat 1 markah lagi. Kalau dia bagi 3 markah. Tapi selalunya saya perasan soalan ni 2 markah je. Okay, contoh lagi soalan 2 markah. Soalan 2 markah kenapa saya fokus? Sebab kalau keluar je soalan macam ni 2 markah, pastikan awak kena buat. Boleh buat. Pastikan awak boleh buat. Okey, saya bincang soalan 2 markah saja. Lagi saya cuba cari, kalau ada masa, saya akan cuba bincang yang 3 markahnya. 3 markah ni dia panjang sikit lah. Itu je lah beza dia. Panjang dengan pendek dia. Okey, baik. Sekarang ni, soalan yang kedua. 1 per set 1 tambah tan square theta equal to cos theta. So kita jelas dekat sini kan, kita mestilah nak pakai yang kiri bagi jadi kanan lah. Okey, sebabnya cos theta tu dah ringkas dah. Okey. Ada tak, pernah tak saya jumpa orang buat belah kanan jadi belah kiri? Ada. Ada. Pelajar yang hebat-hebat ni dia boleh buat. Memang boleh buat. Okey, tapi itulah saya tak mahu aja benda yang menyusahkan kita semua. So yang asalkan dapat 2-3 markah tu matlamat kita. Okey, jadi first kali saya nak tanya awak, apa kita boleh buat yang belah kiri ni? Ada tak rumus kat atas yang 1 tambah tan square theta ni? 1 tambah tan tu boleh tukar kan? Jadi Boleh tu. secant theta. Ya. Betul. Okey. So dia akan jadi apa? 1 per second. Punca. Alamak. Theta. Second. Punca tu kekal lah. Kita tak buat apa pun. Kita tukar yang dalam ni je. Boleh? Boleh. Boleh tak? Okey. Okey, tapi lepas tu boleh buang lah kan. Dia akan jadi 1 per 1 per second lah. Betul? Betul.
Okay, Betul. 1 per second. 1 per second ni apa dia? 1 per cos. Salah. Cos. 1 per second ni cos lah. Cos. Cos adalah 1 lah per apa second. benda. Hmm. Okay, so sebenarnya sampai sini dah proof ni saya kata soalan 2 markah ni. Ni proof lah. Kat sini apa boleh tulis? Cos theta. Okay, so dalam kurungan apa boleh tulis lah proof. Sebab sama dah belah kanan. Boleh soalan 2 markah ni? Okay. Kalau okay tolong raise your hand. Yes, terima kasih. Boleh. Try lagi beberapa soalan. Soalan nombor 3. Sin square x cosec square x tolak 1 equal to cos square x. Okey, baik. Saya bagi awak seminit, 2 minit. Cuba buat dulu. Asyik saya buat dulu je. Lepas tu, saya akan buat. Awak check jawapan awak betul tak betul. Cuba takat mana yang awak boleh buat. Ni soalan 2 markah, maknanya pendek lah. Dah siap tolong raise your hand. Saya anggap. Okey, Fatin dah raise your hand. Thank you. Iman dah. Dah siap lah tu. Okey, good. 2 orang dah siap. Tunggu lagi. Kok-kok ada seorang 2 lagi siap. Okey, good. Ramai dah siap tu. Baik. Dekat sini, terima kasih saya tunjuk sekarang lah. Dekat soalan ni sekarang, kita ada sin square x dan kurungan cosec square x tolak 1 cos square x. Jadi kita nampak jelas yang obvious sangat-sangat yang ini lah. Sebab kita ada rumus ni. Betul tak kita ada rumus tu? Kita ada. Mana rumus dia? Kita ada cosec square x tolak 1 tu sebenarnya sama dengan apa? Sama dengan cot kan? Ya. So saya tulis kat sini. Sin square x. Dalam kurungan ni saya tulis cot square x. Okay. X tu X lah, jangan pergi ikut rumus pula theta. Saya pernah jumpa dalam exam. Soalan bagi X sebab dekat rumus ni dia bagi theta. Tiba-tiba dia ikut rumus theta pula. Kan? Jadi salah. Okay, so jangan ikut apa subjek yang diberi oleh soalan lah. So sama dengan cos X. Okay, ni biar je lah. Alright, so kita dah dapat, saya ingat kita telah dapat markah yang pertama. Jadi kita nak dapatkan markah yang kedua. Okay, mungkin ni soalan 3 markah. Mungkin. Kan? So markah yang kedua kita akan dapat bila kita ganti cot square tu sebab kita dah nampak. Saya dah bagi tahu tadi ada tip ataupun panduan yang mana kalau kita ada sin dengan cos, kita biar je. Kita tengok yang lain. Supaya kita boleh ganti sin dengan cos juga. Cot ni sebenarnya kita boleh tulis 1 per tangent. Tapi kita tak akan ambil 1 per tangent. Sebab nanti kita tak selesai lagi dah tangent ni. Kita ambil apa?
Cost per sign. Yes, kita terbalikkan saja cos per sin. Jadi maknanya saya tulis balik sin square x. Yang ini saya boleh ambil sebagai cos square x per sin square x tutup kurungan. Okey. Dan sekarang kita boleh melaksanakan benda yang paling mudah sebab benda ni dah ada. Iaitu apa dia? Potong sini, potong sini. So apa yang tinggal? Itulah jawapannya. Cos square x equal to cos square x. Proof. Boleh? Boleh. Okay, very good. Thank you, thank you. Jadi kita cuba lagi. Selagi ada masa hari ni, saya fokus hari ni yang ni ya. Pembuktian je. Nombor 4, 1 tambah 4 cos square x sama dengan 5 tolak 4 sin square x. Okay, kerja rumah lagi saya ambil buku teks ke tengoklah kan. Apa yang ada. Nak senang buku teks lah. Kadang-kadang saya buku teks ni bukan apa, jawapan banyak kat YouTube. Awak suka ke? Bagus juga untuk awak sebenarnya kan. Awak jangan tiru terus cikgu tu buat. Selalu kalau tak faham pun saya tengok YouTube. Ya itu. Itu cara dia. Jangan terus tiru dekat YouTube tu. Awak buat dulu kalau saya bagi soalan buku teks lah. Sebab tu kadang-kadang saya nak tengok jugalah kalau macam soalan ni saya bagi yang buku teks pun okey. Sebab dekat buku teks awak boleh check terus kat YouTube. Banyak cikgu buat. Banyak saya tengok. Senang kerja awak. Dapat dah? Kalau nombor nak buat macam mana tu? Nombor nak buat macam mana? Macam tu je lah. Kita masih kekalkan fokus kita sama juga ikut panduan-panduannya ada. Tetapi oleh kerana dekat sini kita ada orang kata apa? Fair lah. Belah kiri dengan belah kanan tu macam lebih kurang je kan. Awak nak kata ambil belah kiri sama dengan belah kanan pun boleh, belah kanan sama kiri pun boleh. Sebab dia tak adalah macam kata complicated. Tak adalah macam simple, belah jawapan dia simple kan. Jadi dua-dua pun complicated. Dua-dua tu boleh pecah. Jadi selalunya kita ambil mana-mana pun tak apa. Okey. Tapi macam ni lah saya bagi tahu awak. Kalau awak ada soalan-soalan nombor macam ni, kalau boleh cari jalan supaya awak boleh, orang kata apa? Boleh tukar kepada macam ni lah. Kalau awak pilih cos sebagai awak ambil belah kiri ni sebagai awak nak buat kerja, jadikan jawapan dia sin. Cos square tu awak tukar kepada sin. Kalau awak pilih yang belah kanan, 5 tolak 4 sin x square, awak tukar kepada cos sebab rumus dua-dua ni ada dekat atas. Kan? Awak faham maksud saya? Kalau tak boleh buat, saya tunjuk. Sekejap tengah try. Cuba je. Contoh-contoh ni. Tak dapat tak apa. Lepas ni saya akan buat juga. Maksudnya just awak activate your brain lah. Bagi fikir je. Macam mana nak buat. Dengan lemah-lemah sangat. Siti Wadina dah mandi belum? Azira tu dah mandi ke belum? Dah. Tengok he tu saya tahu tu. Kadang-kadang sebab kita tak boleh fokus ni sebab tak mandi. Bila tak mandi awak mula apa? Yalah tak mandi.
Okey, baik. Iman dah tu settle kat situ. Dia dah angkat tangan. Mungkin dia dah siap. Ya ke Iman? Dah siap ke? Saya kira kalau langgar peraturan yang cikgu bagi tadi tak apa kan? Oi, langgak peraturan lah. Dapat jawapannya? Dapat 4. Hui. Saya rasa macam nak tengok jawapan hang. Orang yang langgap peraturan ni. Tak lah, ni pun dia mudah je. Cuba bagi tahu apa benda tu. Apa benda yang awak langgar lah? Nak tahu juga. Cikgu kata tadi tak boleh apa ni? Tak boleh masukkan kiri ke kanan kan? Aha. Tapi kalau saya ubah dia, contoh satu kan ada 5/4 sin tu kan? Aha. Negatif sin tu saya tolak, saya masukkan ke kiri. Aha. Satu tu saya ke kanan. Jadi 4 cos tambah 4 sin sama dengan 5/1. 4 cos tambah 4 sin tu sama dengan 4 lah kan? Dan sama dengan 5/1 4. Macam tu lah. Tak tahu lah betul ke tak. Itulah Tak kot. betul bang. Asyik tu Betul tak, jangan langgar peraturan. Aduh. Okey. Tak betul. Tak Sebab dapat. apa saya kata tak betul? Pertama sekali, awak dah langgar peraturan pertama. Apa langgar peraturan pertama? Tak boleh pindah kiri kanan. Sebab ini bukan persamaan kuadratik or something yang like that. Dia bukan persamaan yang awak boleh. Dia bukan satu set tau. Dia bukan satu set yang macam awak boleh pindah macam persamaan yang kita kata selalu kita buat tu. Ini nak bagi tahu bahawa belah kiri kena bersama dengan belah kanan je. Mana awak tak boleh campur aduk. Awak kena stick to the point. Awak kena pilih belah kiri, selesaikan belah kiri sampai dapat belah kanan. Ataupun belah kanan tu awak adjust je. Dengan kata lain, awak boleh adjust sini tapi dalam kapasiti masing-masing. Belah kiri, belah kanan. Tetapi awak buat dah sampai jawapan akhir sama kiri sama dengan kanan. Itu saja peraturan yang paling penting. Okey? Saya ucapkan terima kasih kepada Iman sebab dia telah membuat satu explore dan explore dia sangat penting sebab apabila dia buat macam tu dia telah dapat jawapan 4 sama dengan 4 tapi sebenarnya salah. Awak akan dapat kosong. So tak boleh. Okey, saya akan patah balik kepada panduan pertama saya. Tak boleh pindah kiri dan kanan. Memang tak boleh. Awak langgar peraturan ini memang saya rasa ni peraturan yang paling crucial lah. Tak boleh. Okey, sebab dia bukan satu set. Dia adalah berasingan. Dia nak buktikan bahawa belah kiri itu sebenarnya adalah sama dengan belah kanan. Itu saja. Dia bukan awak boleh pindah-pindah supaya dia jadi sekali. Tak boleh. Okey, saya tolong raise hand kalau awak faham apa penjelasan saya tadi. Faham. Okey, good Iman lah. Awak telah buat satu explore tapi saya nak beritahu awak explore tu salah. Okey, memang orang muda suka explore kan. Bagus. Okey, baik. Saya akan tunjuk sikit sebab saya anggap orang dah buat lah kan. Awak dah buat kot So, saya akan cuba pilih yang belah kiri lah supaya saya boleh tukar jadi sign semua. Ataupun awak boleh pilih belah kanan jadi belah kiri. Sekarang ni saya nampak yang mudah sebenarnya belah kiri lah sebab dia ada nombor 1 kat situ. Jadi saya akan pilih yang kiri lah. Jadi saya tulis 1 tambah 4 cos square X ni. Kat sini saya boleh tulis sini 1 tambah 4. Yang ni saya boleh pakai rumus yang ini. Yang the first one. Yang first sekali. Okey, saya akan ambil yang ini. Maknanya dia akan jadi 1 tolak sin square theta. Kan, saya bulat tu cos square theta kan? Mana dia? Yang ini kan. Okey, ataupun saya tulis dengan pen hijau ni kat rumus dia kat sini supaya awak tak blur sangat. Cos square theta tambah sin square theta sama dengan 1. Okey, ini rumus dia. Jadi sekarang saya ambil rumus ni yang saya highlight ni. Saya nak highlight yang ni. So apa yang jadi kat situ? Dia akan jadi yang ni 1 tolak sin square theta. Okey. Boleh tak ikut rasakan ni? Ini bukan kena guna X juga ke cikgu? Oh, silap. Saya pun buat salah itu juga. Thank you, Aida. Ni pelajar selalu salah buat masa exam kan. Saya pun buat. Saya buat tak apalah.
Okay? Are you okay? Boleh saya teruskan? Boleh. Alright, good. Sekarang ni, apa saya nak buat adalah saya perlu kembangkanlah. Mana pen ni? Ni kembangkan. So, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 1 tambah 4 tolak 4 sin square theta. Nampak tu? Dah nampak dah tu? Nampak tak sama dengan belah kanan dah tu? Nampak. Okey, jadi jawapan akhir kita 5 tolak 4 sin square x. Okey, so tulis je balik 5 tolak 4 sin square x. So proof. Boleh? So kita tak ada ubah pindah apa something. So kita just buktikan belah kiri sama dengan belah kanan. Ataupun awak pilih belah kanan sama dengan belah kiri. Boleh. So saya pasti awak akan dapat jawapan yang sama. Awak boleh cuba. Awak boleh cuba buat belah kanan. Selesaikan, awak akan cuba akan dapat belah kiri. Okey. Boleh ke tu? Kita nak cuba satu soalan yang 3 markah sikit. Yang susah sikit. Ada tak? Okey. Kita teruskan Baik, nombor 5. So nombor 5 soalan dia adalah cosec square theta plus secant square theta equal to cosec square theta secant square theta. Okey. Beza dia kat tu tambah aja. Okey, saya bagi awak mungkin 2 minit lah. Cuba. Lepas 2 minit saya akan tunjuk. Awak buat dulu. Awak conteng-conteng mana yang boleh. Mana yang boleh proof. Cuba. Pilihlah belah kiri. Okay. So dia ada 2 versus 1 kat situ. Tu saya tak silap. Saya mudah saja soalan ni. Nampak yang belah kanan tu. Cuba try. Cuba try test tengok. Oh, Fatin dah siap dah. Dapat jawapan sama ke Fatin? Dapat. Okey. Awak guna 2 versus 1 kan? Ha. Okey, good. Kita tunggu yang lain sekejap. Harap yang lain pun dapat lah. Okey, Iman dapat sama Iman? Awak guna 2 versus 1 dah? Tapi tak tahu lah betul Okey, good. ke tak macam mana. Okey, good. Good try.
Syairahnya left, asyik left ni. Yang lain tak berapa bagus hari ni. Okay, dah akun lah. Okay, boleh. Saya teruskanlah siang kawan-kawan yang dapat. Yang lain tak dapat ke ni? Oh, Aida dapat dah. Okay, thank you. Dia macam ni dia macam saya kata tadi lah, kita gunakan benda tu, kita boleh tukar belah kiri ni sebagai 1/1. Cosec ni kita boleh tukar kepada apa? Ni S kan, sin lah. 1/sin square theta tambah K ni 1/cos. 1/cos square theta. Okay. Lepas tu kita buat macam saya buat tadi tu lah. Macam mana? Buat ni kan. Terus ni akan jadi cos square theta tambah sin square theta per sin square theta cos square theta, macam tu. Okay. Sampai tu kita teruskan lagi lah. Yang ni kita boleh pakai rumus ni. Jadi rumus kan. So dia akan jadi 1 per sin square theta cos square theta. Okey, jadi kita boleh pecah lagi. Pecah yang ni dia akan jadi 1 per sin square theta. Alamak. Kita pecahkan supaya lagi senang kita nak ni lah. Kali dengan 1 per cos square theta. Lepas tu yang ni 1% ni sama dengan ni lah, cosec square theta. Yang ini 1/cos ni adalah second kot. Ya, second. Second square theta. Okay, so proof lah. Sebab dia sama belah sini, cosec. Boleh? Boleh saya cuba satu soalan terakhir sebelum saya tamatkan kelas? Okay, satu soalan terakhir. Soalan ni. Okay, thank you. Soalan terakhir sebelum saya tamatkan kelas. Satu soalan. Lepas tu duduk kerja rumah sekali saya carilah kat buku tag ke apa. Okay, baik. Soalan terakhir saya adalah yang ni lah. Saya minta awak buat cos theta ni, saya akan bagi tip apa, saya senyap saja. Saya nak tengok awak boleh buat ke tak. Dia macam penilaian akhir lah tajuk ni. Boleh buat ni, okey lah. So soalan ni saya tak bagi yang senang lah, saya bagi susah sikit. Tambah cos theta tolak sin theta square equal to, jawapan dia 2. Boleh tak buat? Awak nak bagi jadi 2. Awak nak buat 2 jadi belah kiri pun boleh. Tapi saya dah abort dah kan. So now saya bagi awak 1 minit, 2 minit sebelum saya tutup kelas kita hari ni. Tolong selesaikan soalan ni.
Dah ke? Belum. Sekejap. Iman Muzakir baru hantar kerja rumah banyak ni. Oh, bagus Iman Muzakir. Terharu saya tengok. Tapi hantar lewat semua. Tapi tak apa. Janji hantar. Kamu tidur pukul apa Iman? Ah, Tidur pukul apa? Kuih. Ah, kalau lewat tu kadang tak tahulah, tengok kerja sekolah lah yang saya buat. Hari-hari tidur Kadang lewat? taklah. Semalam saya tidur awal. Pukul 11.30 dah tidur. 11 lah. Uh, Lebih kurang uh, sebelum macam tu lah lebih kurang. okay. Hari ni pukul 3. Uh, awak study sampai 2-3 pagi. Kalau study tak apa. Saya takut orang yang 2-3 pagi ni duduk main game, tengok movie, tengok cerita Korea, cerita tu yang saya risau tu. Bukan masanya lagi. Awak sekarang bukan masa tu. Awak kena buang awak punya hiburan tu sementara. Okay. Okey. Okay, Fatin dah siap. Okay, Fatin dapat jawapan Fatin? Dapat dah. Saya ingat Oh, saya tak boleh buat. okay. Dah boleh. Fatin boleh. Jangan risau Fatin. Sebenarnya yang lain pun boleh tu. Fatihah ni senyap je Fatihah. Dia lama tak sembang Fatihah. Fatihah okey Fatihah? Okey lah juga. Okey, boleh lah Fatihah. Fatihah ni sekolah target AMAT dapat A kot. Alah. Sekolah target 6 orang. Saya target lebih daripada tu lah. Saya target 7-8 orang boleh dapat A. A+. Yang lain tu dapat A, B+. Oh, okey lah. Pelajar tahun lepas lah, ada seorang tu tak, bukan seorang lah, ramai lah. Saya bukan mengajar saintis lah, tahun lepas saya engineering. Dapat C, dapat B+, seronok bukan main sebab dia pun tak pernah. Even masa ujian tak pernah. Peperiksaan pertengahan tahun, semua fail. Okay, ada yang tiba-tiba dapat B, yang B+, dapat C, seronok. Itulah. So, saya harap awak pun sama lah. Jangan uh, mungkin peperiksaan yang sebelum ni awak gagal ke apa, awak jangan jadikan tu sebagai kayu ukur lah. Alamak, tergelap pula. Present screen. Okay. Boleh saya teruskan dengan tunjuk? Dah lebih masa dah tu. Saya dah cakap dah dalam exam nanti, kalau awak ni jangan duk biar berpusing-pusing, soalan lain tak buat. Kan? Teruskan kepada soalan lain kalau awak ni. Jadi sama macam kes sekarang ni. So apa saya buat sekarang adalah kita perlu kembangkan dia. Sebab kita ada square kat situ. Okay, kita kena kembang lah. Kiri memang kena kembang. So awak akan dapat macam ni. Buat kaedah yang cepat tu lah. Jangan pergi kembang betul-betul. Kembang betul-betul boleh lah. Tapi lambat. Kita buatlah yang cepat tu. Okay. So dia akan jadi cos tambah 2 sin theta cos theta. Ya, kena tebal sikit lah pen ni. Macam nipis sangat tulisan saya hari ni. Cos square theta tambah 2 sin theta cos theta tambah sin square theta. Awak faham tak saya buat apa ni? Ini untuk yang first dulu. Makan. Ya, kembangkan. Saya buat yang kaedah cepat kan, boleh lah. Awak nak kembang kaedah pelan-pelan tu boleh lah buat lah. Tapi saya minta awak buat cepat je ni. Awak tahu kan macam mana buat ni kan? Siapa tak tahu ni? Angkat tangan sekarang. Raise your hand kalau tak faham yang ni sekarang. Okey, tak ada siapa. Maksudnya faham lah tu.
Okey, baik. Saya teruskan. Formula sini pun samalah. Tambah, saya pakai pen warna hitam pula. So, dia akan jadi cos square theta tambah ke? Negatif kan? Tolak 2 sin theta cos theta tambah sin square theta. Okey. Betul lah tu. Panjang lah. Nampak tak? Okey, dekat sini kita boleh awak tengok yang ini dengan yang ini. Apa jadi kat sini? Apa jadi kat situ? Tambah 2 sin cos theta atau tolak 2 sin theta tu. Apa jadi? Hilang. Hilang. Dia tolak dia hilang lah. Tu hilang. Hilang. Tadi dengan sin tu ketak kan? Tak silap. Terpadam semua pula dah. Sini je kan? Yang ni pun sama. Sin 2 sin cos. Tak terang warna hitam ni, tak apa takut. Itu je. Potong. Okey, nampak? Boleh? So, tolong raise hand kalau Boleh. untuk saya teruskan. Okey, thank you. Sekarang ni, saya ambil yang ini. Okey, yang ini pula. Yang cos ni. Yang ini. Lepas tu, katalah saya pakai hijau pula. Yang ini. Yang ini. Yang ni kelebihan pakai benda ni Kalau kat papan putih, saya tak boleh tunjuk color-color macam ni. Okey. So, awak nampak biru dengan biru, hijau dengan hijau tu saya boleh tambah lah. Cos square theta tambah cos square theta, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 2 cos square theta tambah 2 sin square theta. Ni biru tambah biru, hijau tambah hijau. Kalau faham, terus raise your hand now. Okay, good. Sekarang saya buat yang langkah terakhir, itu saya faktorkan. Saya keluarkan 2. Saya akan jadi cos square theta tambah sin square theta. Okay, jadi kita ada rumus ke cos square theta tambah sin square theta tu adalah 1. Jadi 2. So, proof. Boleh? Tolong raise your hand kalau faham. Okey, jadi antara kemahiran yang awak perlu gunakan buat puasan dengan soalan-soalan yang kita buat ni, banyak kemahiran yang kita kena keluarkan balik. Contoh kemahiran faktor, kemahiran kembangan, kemahiran untuk soalan ni lah, penting kita keluarkan balik kemahiran tu, dan juga kemahiran hari ni yang kita belajar ni, iaitu kita kena tahu 3 rumus tadi untuk kita manipulate masukkan dalam kita punya jawapan ataupun jalan kerja kita tu untuk jadikan dia proof. So, matlamat dia adalah nak bagi kiri sama dengan kanan saja. Okey, saya pernah jumpa, ni saya nak abang jangan buat lah. Banyak pelajar yang dia menipu. Apa dia menipu? Dia jalan kerja tu, dia buat merapu je, tapi last kali sama. Magic. Dia tiba keluar, dia belasah. Lepas tu tiba-tiba bawah proof. Kan? Jadi, kalau level SPM punya pemeriksa, dia tak tertipu lah, dia akan check satu-satu. Tapi kalau sekolah mungkinlah cikgu tak perasan ke apa, tapi kalau saya akan tengok betul-betul masa exam ataupun masa exam, selalunya saya akan teliti lah masa write tu. Okey, jadi saya harap awak boleh elakkan untuk buat macam tu. Okey, so
setakat itulah kelas hari ni. Saya lagi saya akan habis kelas lagi saya akan share dengan awak dekat grup kelas yang Slido tu yang saya bagi minggu lepas tu. Hanya 3 orang je isi. Sedih tau. 3 orang je isi sebab pengetua minta apakah apps yang cikgu pakai. Saya tu saya benda tu tak pakai. Apa Slido tu saya boleh je pakai macam apa tu Google Form ke apa tu semua kan, tapi just untuk tunjuk kat pengetua. Jadi saya minggu lepas 3 orang je yang hantar komen. Jadi saya hantar 3 orang tu je lah yang screenshot tu. Jadi macam tak seronok 3 orang je. Kelas ada ramai. Jadi kalau boleh saya minta tolong awak isi je lah apa-apa luahan rasa awak dalam Slido tu. Bukan kerana apa, kerana saya perlu screenshot dan hantar kat pengetua apa tu. Sebab pengetua perlu present pada PPD amalan baik yang digunakan oleh guru-guru. Jadi saya pun nak tolong dia lah. Jadi bila saya nak tolong dia, saya bagi tahu lah saya guna apps ni. Saya tanya tadi di awal kelas, saya tanya cikgu-cikgu lain pakai apps apa, gempak-gempak supaya kita boleh belajar kan. Jadi pengetua pun duk tanya apa tu cikgu-cikgu sebab dia nak present kat PPD. Sebab kalau untuk awak dia sedang mohon pengetua cemerlang. Jadi antara benda yang saya boleh tolong dia adalah saya dia minta kat saya amalan baik yang ataupun apps yang guru-guru pakai. Jadi saya pun itulah saya pakai Slido apa semua tu. Jadi saya minta respon je daripada awak. Awak type lah kalau boleh type lah panjang-panjang sikit. Tak perlu nak bodek pun. Saya nak ikhlas apa yang awak belajar. Hari ni kalau ada yang saya form 4 tu depa adalah 10 orang yang komen. Ada yang kata saya tak faham lah, saya ni saya ada okey ada. Saya tak kisah pun. Saya akan screenshot saya hantar kat mengetua. Jadi sebenarnya awak just luahkan apa yang awak rasa dekat Slido tu. Sebab saya nak screenshot, saya nak hantar kat mengetua. Boleh? Boleh. Okey, terima Boleh. kasih. Boleh. Tolong raise my hand. Kalau okey semua, saya akan tamatkan kelas kita hari ini dengan surah Wal-As. Wal-As innal insana lafi khusr innal ladzina amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin rabbal alamin. So jumpa pada hari Isnin. Okey cikgu. Okey, bye bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Wadina pergi mandi Cikgu. Okey, bye bye. Sama-sama. Bye-bye. Bye bye.